Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tahun 3 Cekal. Okey, hari ini dalam subjek pendidikan kesihatan, kita akan sambung mengenai tajuk penyakit bawaan nyamuk. Ingat lagi tak nyamuk apa yang kita belajar pada minggu lepas? Ingat lagi tak semua? Okey, betul. Nyamuk kita belajar pada minggu lepas ialah nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk. Okey. Sebelum kita pergi jauh, kita kena tengok apa yang nak kita capai dalam objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan 3 cara demam denggi merebak, menjelaskan 4 cara demam malaria merebak dan 5 cara mencegah pembiakan nyamuk. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara demam denggi merebak, cara demam malaria merebak dan cara mencegah pembiakan nyamuk. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu mengenai situasi terkini demam denggi di Malaysia. Okey, yang ini merupakan bagi tahun 2019 dan 2020. Okey, garisan biru diwakili oleh tahun 2019 dan warna merah ni adalah mewakili tahun 2020. Okey, kita tengok pada awal tahun 2020, kes demam denggi mencatatkan nilai yang agak banyak iaitu hampir kepada 3,500 dan pada minggu kita lihat pada minggu ke-5 menunjukkan penurunan, minggu ke-6 naik lagi lebih kepada 3,000 kes dan turun sehinggalah kepada mencapai lebih kurang 1,500 kes. Tapi walaupun dia menunjukkan penurunan, kita tetap kena tahu bahawa penyakit demam denggi ini adalah berbahaya. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada dialog ni yang menunjukkan bahawa rantaian nyamuk Aedes dan COVID-19 sebab sekarang negara kita dilanda oleh COVID-19 dan cuba awak baca yang last ni. Kita boleh bunuh manusia. Kau bunuh manusia yang tak jaga kebersihan persekitaran. Aku bunuh manusia yang tak jaga kebersihan diri. So, dapat kita simpulkan di sini bahawa kedua-dua virus iaitu virus COVID-19 dan virus daripada demam denggi ini boleh menyebabkan kematian. Okey, berdasarkan maklumat tadi, tentukan adakah penyakit bawaan nyamuk ini berbahaya atau tidak. Berbahaya ke tidak? Okey, berbahaya. Betul. Okey, kita tengok cara penyakit bawaan nyamuk merebak. Yang pertama ialah demam denggi dan yang kedua ialah demam malaria. Okey, yang pertama kita tengok dulu maklumat mengenai nyamuk Aedes. Yang pertama, nyamuk Aedes ni meletakkan telur pada air yang jelas dan bertakung dan tersembunyi daripada cahaya matahari. Nyamuk Aedes dewasa ni mempunyai tumpuk hitam dan putih pada badan dia. Tengok pada gambar yang telah cikgu sediakan ni. Dan nyamuk Aedes ni boleh menyebabkan demam denggi, demam kuning dan filariasis limfia. Tapi dalam hari ini kita akan belajar mengenai demam denggi saja. Okey, seterusnya kita tengok cara demam denggi merebak. Yang pertama ialah nyamuk Aedes betina ni dia membawa virus denggi. Seterusnya nyamuk Aedes tadi dia gigit pesakit demam denggi dan seterusnya bila dia gigit pesakit demam denggi tu dia akan menjangkiti orang lain apabila nyamuk Aedes tersebut menggigit orang yang sihat. Okey, tadi kita tengok pada nyamuk Aedes dan sekarang kita akan tengok pula kepada nyamuk tiruk. Okey, nyamuk tiruk ni dia meletakkan telur pada air yang kotor dan keruh. Berbeza dengan nyamuk Aedes meletakkan ataupun bertelur di kawasan yang air bertakungnya jernih dan tidak kotor. Okey, nyamuk tiruk dewasa ni berwarna kuning manakala nyamuk Aedes tadi berwarna belang tumpuk hitam dan putih pada badan dan nyamuk tiruk ni boleh menyebabkan penyakit malaria yang boleh membawa maut. Okey, seterusnya. Cara demam malaria merebak. Yang pertama, nyamuk tiruk betina ni dia pembawa virus malaria. Lepas tu dia gigit pula pesakit demam malaria. Lepas dia gigit tu, nyamuk tiruk betina tersebut akan membawa parasit malaria dan
menggigit orang yang sihat dan menjangkitinya. Okey, seterusnya kita tengok cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Yang pertama ialah kita tanam bekas yang menakung air untuk menghalang tempat-tempat tersebut daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk. Yang kedua, tutup bekas yang mengandungi air dengan penutup yang boleh menutup keseluruhan permukaan bekas tu. Okey? Yang ketiga, menutup tong sampah. Sebab apa? Sebab tong sampah ni boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes apabila tong sampah tersebut mengandungi bahan-bahan yang boleh menakung air. Contohnya seperti plastik minuman, seperti plastik makanan. Tu tempat-tempat tu apabila hujan, plastik tersebut boleh menakung air dan secara tidak langsung tong sampah ni akan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Yang seterusnya ialah membersihkan bekas takungan air dengan menggunakan sabun. Okey, jangan bersih saja sebab kita risau jentik-jentik yang telah membiak tersebut boleh membiak lagi. Okey, seterusnya ialah yang terakhir ialah dengan teknik ataupun dengan cara pengabutan iaitu fogging. Okey, fogging ni biasanya apabila di sesebuah kawasan tersebut telah ada orang yang dijangkiti demam denggi ataupun demam malaria. So, pejabat kesihatan daerah tu akan ke kawasan tersebut dan melakukan fogging untuk menghapuskan sebarang tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan biasanya fogging ni dilakukan pada waktu petang. Okey, sebagai tambahannya kita tengok langkah pencegahan daripada gigitan nyamuk Aedes. Yang pertama ialah menggunakan repellent, menyembur aerosol racun serangga, memasang jaring penghalang nyamuk. Yang ini kita boleh pasang di tingkap ataupun di jendela rumah kita. Seterusnya ialah kita memakai seluar panjang dan baju lengan panjang untuk mengelakkan daripada gigitan nyamuk dan tidur dalam kelambu. Okey, tips ia lagi, elakkan kita daripada berada di luar rumah pada awal pagi iaitu pukul 6 hingga 8 pagi dan waktu senja. Kerana waktu ini adalah waktu puncak untuk nyamuk Aedes menggigit. Okey, untuk aktiviti hari ini, cikgu nak awak semua lukis satu poster mengenai penyakit bawaan nyamuk. Apa-apa sahaja poster adalah boleh diterima dan tajuk poster adalah bebas. Apa sahaja boleh dilukiskan di atas sekeping kertas yang kosong. Okey, itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Jadi, hari ini kita telah belajar mengenai penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria. Okey, kita belajar mengenai cara penyakit ini merebak dan cara mencegah pembiakan nyamuk. Jadi, cikgu nak awak semua ingat balik apa yang telah kita belajar pada hari ini dan semoga cara-cara untuk mencegah pembiakan nyamuk tu dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian dan kita dapat mencegah daripada diri kita terkena penyakit bawaan nyamuk. Itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Diharapkan semua murid dapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.